jumpa lagi. Hai Datin. Sayangku, saya bukan Datin. Saya Puan, saya tak ada Datin sebab ramai yang panggil saya Datin. Saya bukan Datin. Nanti tak pasal-pasal ada yang cakap saya ditimpa perasaan pula. Saya bukan Datin, saya Puan Faziani, atau saya lebih suka orang panggil saya dengan panggilan Kak Yani je. Kita dambarkan sebaik-baik kematian. Segala kekayaan dicurahkan untuk menolong agama Allah demi kebaikan umat Islam. Kebaikannya tidak pernah dilupai dan sentiasa disebut-sebut selepas kematiannya. Siapakah dia? Dialah almarhumah Faziani Rohban Ahmad. Pada 18 Mei 2019, negara digemparkan dengan berita yang menyayat hati apabila pengasas produk kecantikan Dinas Faziani Rohban Ahmad meninggal dunia, manakala suaminya cedera selepas terbabit dalam kemalangan di Patani, Thailand. Faziani Rohban Ahmad, 39 tahun, maut di lokasi kejadian dipercaya akibat parah dan tersepit di bahagian penumpang hadapan, manakala suaminya Ahmad Syahrizal Ibrahim, 42 tahun, cedera. Kemalangan membabitkan kenderaan pelbagai guna MPV Toyota Estima yang dinaiki mangsa yang bertembung dengan sebuah lori. Adik mangsa Muhammad Faizul Rohban menerima panggilan daripada abang iparnya sekitar pukul 10.30 pagi memaklumkan kakaknya meninggal dunia akibat tersepit. Menurutnya, kakaknya dan abang ipar keluar dari rumah mereka di Waka Baru Tumpat pada 8 pagi dan dalam perjalanan ke pondok di Yala, Thailand untuk memberi sumbangan. Dikabarkan bahawa Faziani baru sahaja 3 hari pulang dari menunaikan umrah di Mekah dan selepas itu mereka ke Jakarta berbuka puasa bersama anak yatim. Pada 19 Mei 2019, tazkirah ringkas disampaikan mudir madrasah selepas pengebumian arwah mengundang sebab di hati semua yang hadir. Tazkirah kira-kira 5 minit oleh mudir madrasah Darus Saadah Al-Islamiyah, Kampung Lebu, Bentong, Pahang, Zahari Al-Yamani itu turut menyamakan sifat dermawan arwah Faziani persis Siti Khadijah yang menginfakkan segala hartanya demi agama Islam. Jenazah almarhumah Faziani selamat dikebumikan di tanah perkuburan Islam Kampung Kedemit pada 10.20 malam. Arwah disemadikan bersebelahan kubur arwah bapanya, Rahban Ahmad Samsir Ahmad, yang meninggal dunia pada April 2010. Ketika pengebumian berlangsung, anak perempuannya Erdina yang turut hadir di tanah perkuburan pengsan disebabkan terlalu sebab. Sementara itu, suaminya Ahmad Syahrizal Ibrahim berkata, ada perubahan dikesan dalam tingkah laku arwah. Namun arwah ada bertanya satu soalan ketika mereka menunaikan ibadah umrah di Mekah. Dia bertanya boleh tak bayangkan jika selepas ini suaminya menunaikan umrah seorang diri. Namun bagi Ahmad Syahrizal, tidak terdetik sesuatu yang pelik dan menganggap ia hanya soalan biasa sahaja, tanpa mengetahui ia adalah satu tanda arwah akan betul-betul meninggalkannya. Kontroversi ini bermula pada 16 Jun 2022 apabila ahli keluarga terdekat almarhumah Faziani mengesyaki terdapat unsur meragukan berhubung kematian usahawan produk kecantikan itu. Hasil siasatan peguam yang dilantik, kemalangan maut itu disyaki terdapat unsur pengkhianatan. Semenjak dari kematian arwah, keluarga telah melantik peguam untuk menyiasat hal ini. Dalam tempoh itu pula kebetulan berlaku pula PKP, Pergerakan Semua Terbatas. Namun setelah diteliti oleh peguam melalui bukti menerusi pertemuan dengan saksi di mana peguam telah pergi ke Thailand dan mendapati ada asas untuk dibuat laporan polis kerana didapati kematian arwah diragui. Sementara itu, Ketua Polis Daerah Tumpat, Asisten Komisioner Amran Dollah, mengesahkan menerima laporan polis tersebut. Sementara itu, lebih mengejutkan terdapat satu perkongsian daripada Erdina Hakim Jasman memuat naik video mengejutkan netizen. Menerusi video itu, Erdina mendedahkan mereka adik-beradik dibuang selepas pemergian ibunya. Malah dia dihalau dari rumah milik ibu mereka dan adiknya tidak dijaga. Malah dakwaannya lagi mereka adik-beradik dikhianati bapa tirinya dan abang sulungnya dimasukkan ke penjara. Lebih menggemparkan, gadis itu mendakwa mengetahui bapa tiri sebenarnya menjalinkan hubungan dengan skandal yang kini merupakan isteri barunya ketika arwah ibunya masih hidup. Ura-ura kuat tersebar menyatakan isteri barunya itu adalah pengasas kosmetik muda yang juga pernah membintangi drama Syahmi Sazli dahulu, iaitu Ain Syahira. Menguatkan lagi dakwaan apabila tampil individu yang pernah terserempak Syahrizal dan Ain menaiki penerbangan ke Kuala Lumpur bersama-sama pada awal 2020. Erdina juga mendedahkan bahawa bapa tirinya ada menuntut saman wang bernilai jutaan ringgit
Dia menerima sepucuk surat daripada mahkamah dan berasa terkejut setelah membaca isi kandungan surat tuntutan yang difailkan bapa tirinya itu. Dia juga dilihat sedih dan tergetar ketika menerima perutusan itu selain menganggap ia sebagai ujian Allah. Ujar Idina, bekas bapa tirinya itu berterusan memberi tekanan kepada dirinya dan adik-beradik yang lain selepas kematian ibu mereka. Kontroversi ini tidak berhenti di sini. Apabila netizen mempersoalkan arwah dan suami Ahmad Syahrizal Ibrahim selalunya ditemani oleh pemandu mereka yang membawa pasangan itu untuk berurusan di sana sini. Namun pagi hari kejadian, mereka memutuskan untuk memandu berdua. Peliknya, hari kejadian Ahmad Syahrizal hendak memandu sendiri kereta ke Thailand. Mereka juga turun rumah seawal jam 7 pagi. Sedangkan biasanya mereka akan gerak di antara jam 9 pagi hingga 10 pagi. Apa yang berlaku ini perlu dipersoalkan kerana arwah dan suaminya baru balik menunaikan umrah dan terus ke Jakarta. Setelah pulang dari Jakarta, mereka ke Thailand dengan dipandu sendiri oleh suami arwah yang pastinya dia sudah kepenatan. Lebih menghairankan, suami arwah mahu memandu sendiri kenderaan ke Thailand tanpa pemandunya. Adik kepada arwah dikenali Faizul Rahban tampil melakukan pendedahan berani mengenai pengasas dinas itu dan suaminya. Menerusi hantaran yang dilakukan di laman Facebook, Faizul memberitahu bahawa dia tidak akan mendedahkan tanpa fakta yang betul dan tampil mendedahkan foto abang iparnya bersama seorang wanita yang diambil pada September, beberapa bulan selepas arwah terlibat dalam kemalangan pada 18 Mei 2019. Dia mengesyaki bahawa cinta sudah lama mekar, mungkin sewaktu kakaknya masih hidup lagi. Menurut Faizul, arwah kakaknya pernah memberitahu ibu mereka dan salah seorang kawan baiknya mengenai hasrat ingin bercerai dengan suaminya itu. Tegasnya lagi, pendedahan berani itu dibuat setelah kes mahkamah yang melibatkan anak sulung arwah, Muhammad Akbar Hakim Jasman, telah selesai selepas dilepaskan tanpa dibebaskan oleh Mahkamah Magistrate. Keputusan itu dibuat mahkamah atas tuduhan menghantar ugutan yang ingin menyebabkan kematian terhadap Ahmad Shah yang merupakan bapa tirinya pada 2 tahun lalu. Dalam kes itu, Muhammad Akbar dikatakan telah mengugut bapa tirinya itu dengan menghantar mesej pesanan ringkas menerusi aplikasi WhatsApp. Dia yang masih berusia 20 tahun mengaku tidak bersalah di atas pertuduhan yang dibacakan di hadapan Majlis S. Mageswari di Mahkamah Kuala Lumpur. Kiriman WhatsApp yang dihantar Akbar kepada bapa tirinya berbunyi, mesej tersebut dihantar pada 15 Jun 2020 pada jam 8.45 malam ketika dia berada di pusat membeli belah di Jalan Bukit Bintang, Kuala Lumpur. Nasibnya baik apabila pihak mahkamah telah membenarkan agar dia diikat jamin sebanyak RM4,000 dengan seorang penjamin dengan syarat tambahan tidak dibenarkan untuk mengganggu bapa tirinya sehinggalah kes mereka selesai. Pada 29 Jun 2022, setelah 3 tahun berdiam diri, Datuk Ahmad Syahrizal Ibrahim menyatakan hasratnya akan mengambil tindakan undang-undang terhadap pihak yang didakwa memfitnahnya. Kata-kata tidak berasas serta tuduhan keras. Kononnya dia telah merancang kemalangan membabitkan arwah isterinya. Menurutnya, tuduhan bahawa kematian arwah isterinya dirancang adalah fitnah besar dan amat jelek sekali. Selama ini dia memilih untuk mendiamkan diri kerana berharap perkara ini dapat diselesaikan menerusi perbincangan keluarga dan menganggap perselisihan faham sebelum ini hanyalah bersifat sementara. Antara komen-komen netizen yang berunsur fitnah adalah tuduhan kematian isterinya adalah satu kemalangan yang dirancang. Rumah tangganya sudah bermasalah ketika arwah masih hidup sehingga dia merancang pembunuhan arwah melalui kemalangan. Tuduhan dia menjalinkan hubungan di luar perkahwinan semasa arwah masih hidup sehingga dia merancang kemalangan itu, serta proses membawa balik jenazah arwah dari Thailand ke Kelantan tidak dijalankan mengikut lunas undang-undang kerana dia seolah-olah berusaha menyembunyikan sesuatu. Selain itu, pelbagai tuduhan berkenaan wang tunai, barang-barang milik arwah isteri, pertukaran saham syarikat dan sebagainya. Katanya dia hanya mengetahui pihak keluarga isterinya membuat laporan polis menerusi laporan media, namun hingga kini dia belum dipanggil pihak berkuasa untuk memberi apa-apa kenyataan. Jadi, dia mengambil tindakan ini bagi mempertahankan maruah, imej serta nama baik dan keluarga, serta menjaga kepentingan dan keselamatan 5 anak termasuk seorang daripadanya anak hasil perkongsian hidup bersama arwah Faziani. Nampaknya kemeluk ini masih lagi tidak menemui titik noktah. Kontroversi ini akan sentiasa berlega-lega di ruang media kerana tidak ada bukti yang sahih terhadap dakwaan yang dinyatakan. Jauh di sudut hati, kita juga mengharapkan keluarga ini dapat berbaik semula seperti keluarga-keluarga yang lain. Ya, memang betul duit tidak menjamin kebahagiaan, tetapi untuk bahagia, kita perlukan duit.
Kita mendoakan Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni segala dosa-dosa almarhumah Faziani Rohbad Ahmad dan menempatkannya dalam kalangan orang-orang yang beriman. Al-Fatihah. Sekian, terima kasih.